Share screen. Okay, untuk last week punya, saya dah masukkan video tentang this one diode. This week punya slide a little bit boring lah, because all about theory, about p-type, proton, electron, and so on. So I think if you are not watching my video pun, you boleh faham lah bila baca slide lah. Sebab this one very direct. Even though kalau saya masukkan soalan dekat test final sekalipun, you all boleh direct search je lah. To be easy. Cuma this one is important lah. Kita kena tahu there's two type of diode that always use, which is sekejap ada orang call pula. Okay, dia ada dua type of diode yang biasa kita pakai. Satu yang dia punya isinya kita pakai germanium, the other one we are using silicon. So silicon turn on voltage is 0.7, while germanium is 0.3. Usually kita pakai silicon, but nowadays what we call it, diode ni, okay, bukan diode je lah, all electronic components kita kena pakai, sekarang ni the current technology, kita nak switching yang sangat pantas, you know. Let's say if you compare your punya computer, not computer lah, your punya handphone lah, 5 years ago dengan current punya teknologi, the switching will be faster lah. Telefon sekarang lagi cepat lah bila you tekan dia punya sensitif apa semua kan, compared to 5 years ago. So in order to achieve that punya speed, so kita kena buat transition ataupun switch on punya yang lagi cepat. That's why sekarang ni jarang lah kalau you tengok chip micro chip dekat dalam komputer tu pakai silicon lagi. Kita dah pakai yang much advanced punya material. Jarang pakai silicon lah. Tapi in theory kita akan learning pakai silicon. If you learn microelectronic apa semua, dia akan pakai silicon. Cuma yang ni bila tu dia akan lagi cepat lah. So silicon punya turning voltage is 0.7, while untuk germanium is 0.3. So itu you kena tahulah, you kena faham dia punya so for this two, yang penting ni lah dia punya turning on voltage ni 0.7. Kalau germanium 0.3. Yang ni kita kena tahulah, this we call characteristic of the diode lah. Ini pula turning on je. Kalau diode yang biasa, yang forward bias, dia akan kosong je. Nanti itu ada masuk keadaan ni. Ni lah. Wait lah, this one I can skip. Oh, tak ada sini. Okay. So this is for normal punya diode. Dia punya turning on, dia akan start from 0, and then dekat 0.7 volt dia akan naik, current dia akan naik, dia turn on. But kalau Zener diode tu slide selepas ni lah. Zener diode dia akan ada, dia memang function when reverse bias. So bila reverse bias dia akan ada turning on, turning off punya current lah. Sekejap Okay. So this one chapter yang 2 weeks ago. Yang this week punya slide is this one, special purpose diode. Okay. Untuk special purpose diode ni, a lot of diode yang kita ada dalam teori lah, dalam pasaran sekarang. But LED very simple. Patut you kena tahu lah LED ni. Dia turning on, bila turning on dia akan ada nyala lampu. And then this one kita apply LED dekat dalam
7 segment display, ada common anode dan common cathode, and then this one LDR, like photodiode. Okay, photodiode nama dia name is LDR lah. Photodiode ni dia current sensitivity, and then bila ada cahaya, and then bila cahaya ada, dia akan resistance dia akan berubah, naik ataupun turun. So this one is photodiode. And then this current regulator diode jarang pakai. Schottky diode, ini kalau 10 years ago very top this one, 10 years ago. Sebab dia ada switching yang sangat pantas. Dia hanya pakai satu region saja, N region. And then dia punya apa tu? Metal region kat sini lah. Tu saya kata ni, biasanya dekat sini jaranglah dia gunakan dekat sini dia jarang gunakan silikon ataupun germanium lah. Memang kompleks punya metal dekat sini. And then we have pin diode pun jarang digunakan. Stop recovery diode pun jarang. Laser diode pun jarang lah. Senang cerita, yang biasa kita pakai diode untuk teori is diode biasa. Diode biasa tu nak jadikan penerus ataupun rectifier. Rectifier you akan cover, I don't know, this syllabus ataupun analog device nanti. I tak ingat lah. And then this one Zener diode. Okay, kalau you nampak Zener diode, dia berfungsi dekat reverse bias. Reverse bias So kat sini lah, kalau current dia, macam case ni senang lagi. Dia masih using DC. If voltage is greater than the VZ, so dia akan turn on. Kalau lower, dia akan turn off. Dalam this topic, a lot of calculation yang dah masuk lah. So again, this here we have Zener diode. Tu yang kata tu, bila positif, that mean macam case ni, current flow this way, should be correct lah. Tapi, let's say kalau you pakai arus ulang alik, bukan arus ulang alik lah. Let's say you pakai supply you terbalik macam ni. Positif kat sini, negatif kat sini. So for this case, current akan flow this way. Bila this way, diode ni, dia akan act as normal diode. Bila normal, dekat sini, this one masih lagi 0.7 volt ataupun beberapa value lah. But this one, bila reverse bias, dia akan give you VZ punya value lah. VZ punya value. VZ ni dapat daripada mana? Daripada datasheet. Nanti yang dekat lab nanti patutnya you akan cari datasheet lah. Okay, this is diode. Ni detail pasal ni you boleh tengok dekat dalam video yang saya share lah. Analisis, example semua okay. Cukup. Tak payah lebih. Lain boleh subscribe channel saya nak tengok. Alright. Okay, now sebelum saya start lab, ada perubahan. A little bit change. Okay, saya tak tahu subjek lain dah brief kat you, lecturer lain dah brief kat you ataupun tidak, but ada yang tanya bias tu apa? Bias tu bahasa mudah saya fikirkan bahasa mudah. Forward bias mean bila current masuk forward, dia akan turn on. Okay, bias ni kalau you nak tahu sebenarnya refer chapter sebelum ni. Ada lagi tak? Week 3. Dekat sini. Ni, bias. Ni. Itulah patutnya you tengok benda lah ni lah. Okay, bias ni condition di mana elektron transfer. Itu elektronik punya term lah. Macam mana cakap mudah Senang cerita bias ni, forward bias tu maksud, kalau current mengalir forward,
daripada okey. Sekejap saya fikir. Okey. Ni diode. Okey. Bila kata forward bias, that mean current mengalir ke sini. Tu je daripada kan diode kan memang positif negatif macam ni kan. Diode punya simbol memang kita tahu bila yang ada palang kat sini ialah negatif. Tu memang kita tahu simbol dia. So bila kata forward bias bermaksud current mengalir ke sini baru diode tu function. Okay. Bila kata reverse bias pula, again this one diode positif negatif, kita nak cerita pasal reverse bias. Reverse bias mean current mengalir daripada negatif ke positif. Macam mana nak tahu current mengalir tu, you know lah daripada bateri ada positif negatif mengalir apa semua kan. So kalau ni current akan flow this way. Itu dah masuk ECF, advanced circuit semua lah. Okay, so clear pasal reverse bias dengan forward bias ni. Bias tu benda tu je lah. Tapi ini dari segi bahasa mudahnya. In term of theory, bias is bila dekat slide ni. Okay, bila dekat slide tengok, elektron ni dia akan cari holes tau. Free elektron akan mengalir apa semua. Itulah berlaku condition yang dinamakan bias. So ni bahasa saintifiknya lah. Bahasa mudahnya kalau forward bias positif negatif. Kalau reverse bias negatif positif. So normal diode biasalah tadi yang saya cerita tadi special purpose diode kan. For normal diode LED contohnya, LED is forward bias diode. Dia tak boleh negatif. Contohnya kalau you sambung LED, ni ada resistor, ni ada supply LED. Okay. So, kalau current mengalir sini, dia akan turn on, betul? Bergantung kepada voltage lah. Tapi, let's say if current flow this way, LED tu akan turn on ataupun tidak? Dia akan padam. Dia akan act as, bila negative bias dia akan act as open circuit. Dia off, totally off, tak boleh nyala, tak ada arus, tak boleh mengalir, dia akan block. Okay. Itu sifat-sifat diode. Tapi untuk special diode, we have Zener diode. Zener diode yang saya masukkan tadi tu. Zener diode simbol dia macam ni. Okay, kat atas ni ada ni palang ni sikit. Okay, so untuk Zener diode, dia punya positif kat masih lagi sama, positif negatif. Dia masih lagi sama, positif negatif. Cumanya, kalau current mengalir this way, value diode ni will be 0.7. But the special is when current going to current reverse, nilai voltage diode ni tak akan open tau. Macam tadi diode ni open. But this one diode will not open. Dia akan jadi nilai VZ. Kalau you baca slide yang I give the Zener diode tu, Zener diode ni biasa kita gunakan untuk voltage regulator. Voltage regulator means okay. Ni voltage regulator ni. Voltage regulator Ini you akan belajar detail masa analog saya rasa. Record saya record. Nanti saya upload kat YouTube tau. Subscribe channel saya. Sedih. Budak kelas okay. saya rasa view saya untuk subjek ni baru ada 3-4 view je, sah korang tak tengok kan saya punya video. Asak lah korang. Okay, untuk voltage regulator dia macam ni tau. Let's say macam mana saya cerita okay, korang biasa dengan microcontroller Arduino pernah dengar tak? Tak nak lah kompleks sangat lah. Kita cerita pasal logic gate. Korang dah belajar digital kan? So untuk logic gate kita ada AND gate. Kalau you ingat IC dia tu 7408 saya rasa 7408 AND gate. Okay, betul. 7408, 7432 untuk OR gate. Okay, untuk 7408 IC dia akan ada satu pin VCC, akan ada satu pin ground.
Okay. Kedua-dua ni, BCC-nya berapa volt kita pakai? 5 volt. Let's say, you ada satu adapter charger handphone lah contohnya. Nilai dia ialah 12 volt. Macam mana you nak convert daripada 12 volt pergi kepada 5 volt? Macam mana? The easier way is you using Zener diode. So, you ada 12 volt here. You ada 12 volt. And then you sambung pada resistor. Ini teori Kalau real punya circuit lagi kompleks. Okay, kat sini ground lah. Okay, so let's say you cari diode, Zener diode yang VZ-nya equal to 5 volt. So, bila ni berlaku, bila dapat 12 volt ni, current akan mengalir sini, dia akan jadi reverse bias. Bila reverse bias, voltage kat sini lebih daripada 5 volt. So, you akan dapat voltage across this one. Voltage across ni, let's say this one we call VO, will be 5 volt. Sebab apa? Sebab dia voltage, bila VZ sama dengan 5, once dia sampai 5 volt je, dia tak akan berubah. Nilai output kat voltage kat across diode ni, Zener diode ni tak akan berubah. Dia akan kekal 5 volt. Kalau you beli Zener diode yang 10 volt, dia akan dapat 10 volt. 7 volt, 7 volt. Dia tak akan berubah. Itu dia punya karakteristik this Zener diode. Okay? Jadinya, bila let's say kalau 12 volt, sini 5 volt. So, current dia akan tinggi. Let's say kalau you supply sini 7 volt, sini 5 volt, current dia akan jadi a little bit lower. Apa detail pasal ni, tengok YouTube yang saya dah share tu. Dekat dalam tu saya akan nyatakan satu persatu. Even though kalau you baca dekat slide pun, you might understand. Maybe lah. Tapi nak tahu detail memang kena tu lah. Okay. So, itulah beza Zener diode dengan diode biasa. Ramai pula yang tanya ni. Okay. So, hopefully you all view lah saya punya video sebab saya memang tak berapa, saya tak tahulah you all prefer nak buat synchronize ke ataupun nak buat macam sekarang ni. Sebab some student pada saya kalau macam ni pun saya cakap screen juga. Itulah saya prefer buat dekat upload YouTube dan you all tengok lah. Dan biasanya budak-budak ni, student ni prefer nak tengok detail bila dekat test ataupun exam. Alright. Okay, so kat sini dah settle. Diode bias. Ada soalan tak? Sebelum saya masukkan, kita start tentang perjalanan lab kita macam mana. Okay, kalau tak ada, so saya akan cerita sikit perubahan yang berlaku di semester. Sebab plan asal semester ni akan berjalan secara face to face. But then seminggu sebelum you all masuk, tiba-tiba student tak boleh masuk universiti. Okay, itu semua dah tahulah sejarah lah. And then kita jangkakan you all akan masuk UTM. Maksudnya kita akan buat face to face selewat-lewatnya masa mid-sem, which is sekarang dah minggu keempat, lagi 3 minggu, 4 minggu, bulan depan you dah boleh masuk lah. Dan kita akan jalankan test secara face to face, kita akan jalankan final exam secara face to face, kita akan buat lab session secara face to face. Itu plan asal. Tapi kita hanya berancang, Allah menentukan. Jadinya sekarang ni tak yah-yah sangat. Belum habis cerita lagi. Sekarang ni kita dah buat perubahan. Kita akan macam mana cakap Okay, sebelum ni kita punya persediaan untuk sambut you all, kita akan buat final exam, kita akan buat test, kita akan buat lab dekat sini. Sebelum ni. Tapi sebab kes yang tak nampak tanda-tanda surut, kes COVID ni, kita dah ubah mindset kita orang untuk bersedia dengan online sampai hujung semester. Kita tengah bersedia. Jadi ada berlaku beberapa perubahan yang saya nak terangkan kat sini lah. Maksudnya senang cerita, kita punya mindset, korang tak boleh masuk. Korang bukan tak boleh, korang tak payah datang UTM. Okay, bosan kan? Saya pun bosan, stres. Sampai level tak ada apa nak buat kat sini. Okay, banyak je kerja, cuma bosan lah, tak ada kuliah apa semua. Okay,
Jadi perubahan yang berlaku yang pertama tentang korang punya final exam. Saya cerita final exam dulu. Untuk final exam, sebelum ni, sekejap saya tengok ada ke tidak? Tak ada. Okay, final exam. Sebelum ni kita bincang, saya brief kat you all. Final exam ialah 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ada 4 ni kan? Silap. 4. Peperiksaan akhir ada 4 soalan. 5 soalan, jawab 4. Total markah 40. Apa yang berlaku ialah, benda ni akan berubah. Ni baru punya. So, final exam, all new. All jawab 4 daripada 5. Yang baru pula, hanya perlu jawab 3 daripada 4. Okay, 3 daripada 4 3 out of 4. Okay, yang lama, total markah will be 40%. Yang baru, dia akan jadi 30% only. Okay. Dan exam kali ni ialah secara online. Tak silap saya briefing tu, dia akan beri masa untuk menjawab ialah 2 jam. 2 jam. 2 jam ke sejam setengah? Sejam setengah saya rasa. Okay, masa 2 jam diberi. Setiap satu peperiksaan 2 jam. 2 jam ni 1.5 jam answer. Ini teorinya. Sebab kita ada 3 soalan je, satu soalan setengah jam. Dan dia ada half an hour for students to submit. So senang ceritanya, korang kena jawab exam macam biasa, tapi kali ni open. Korang nak Google ke, korang nak bincangkan grup WhatsApp jawapan ke, terpulang. Memang saya cakap terus terang lah, saya tak ada kuasa untuk nilai korang punya jawapan. Let's say student A, student B jawapan sama, saya kata Anissa meniru. Tak boleh. Itu bukan kuasa saya untuk judge you all. Cumanya, 0.5 jam diberi untuk submit. Let's say terlambat. Apa berlaku? So far tak bincang lagi lah. Tapi logik akalnya akan jadi kosong lah. Sebab kita dah bagi masa yang cukup untuk jawab 3 soalan. Okay. So tu yang berlaku. Jadi bila situ 30%, midterm ni, saya tak plan lagi. Tapi dia punya idea, sama ada midterm kita naikkan, jadikan 15, dan tambah satu quiz 5%. Ataupun buat 2 kali test. Tapi kalau ikut saya nak senang. Saya akan buat 10 ni jadi 15, and then saya akan tambah satu lagi quiz lah. Okay, so kat sini. Jadi all exam pula, sebelum ni ada 10%. Yang baru, saya akan buat 15%. Tapi ni belum confirm lagi sebab dia tengah minta kumpulan data je. Dia kata nak minta pensyarah cadangkan lah. So saya cadangkan macam ni. And then saya akan tambah satu quiz. Sebelum ni kosong, saya akan jadikan 5% lah. So in total dia akan patah balik 50%. Sini pun 50% lah. Okay. So ni idea saya lah nak buat macam mana. All dengan new. Okay, itu pengumuman yang pertama. Lab assessment 30, assignment for sure akan ada lah. Nanti saya akan bagi assignment dah tak plan lagi. Aduh. Banyak kelang kabut lah semester ni. Kita patah balik sini. Sekarang dah sampai minggu keempat. Oh, patutnya minggu ni kita dah masuk series and parallel diode lah. Nantilah minggu depan lah. Malas. Saya tak sempat lagi buat video. Tutorial. Patutnya minggu depan dah buat lab 2. Tapi kita pun nak start lab 1. Salah ni. Ada error. Okay. So, tak apa. Kita ikut je flow. InsyaAllah sempat. Jangan risau. Kita kelas online kan. Agar tak sempat saya upload di YouTube pada korang lah tadi. Okay. So kita dah settle kat sini. Now pengumuman kedua. Pengumuman kedua ni penting jugalah. Okay.
Tengok slide ni. Ini bukan slide lah. Ini saya screenshot daripada yang Tuan Timbalan Dekan kongsikan kat kita orang. Inilah perjalanan makmal untuk this semester. Okay. Ada 3 model yang dicadangkan. Model pertama, synchronous mode. Synchronous ni maksudnya kita fully utilize lab session, which is saya tak prefer lah. Sebabnya, contoh kes ni lah yang dicadangkan kan. Setengah jam briefing, lepas tu sejam setengah hingga 2 jam for you to do the lab work, buat lab lah. Dah lah lab online, takkan saya nak tunggu dekat dalam depan monitor tengok macam mana korang buat apa semua kan. Tak, saya tak prefer macam tu. Dan dia akan ada 1,5 jam hingga sejam untuk saya justify you all punya ni lah, bagi markah semua lah. So saya tak akan gunakan model pertama, pangkat. Ni saya tak prefer lah untuk guna. Okay, so akan ada 2 option yang tinggal. Okay, untuk 2 option ni saya prefer macam mana saya nak pilih Okay, kita akan pakai model 2 lah kot. Saya akan pakai model 2 lah. 2 atau 3 lebih kurang je. Cuma bezanya ni model 3 ni live briefing ataupun pre-record. Pre-record ni upload kat YouTube. Macam saya prefer live lah, macam ni lah. Kita tengah buat briefing ni kononnya. And student buat lab kat rumah, betul. Yang ini kita akan ada ni yang lain daripada lain ni. Ni 2. Apa yang berlaku kat sini, untuk assessment, kita akan buat satu live webex macam ni. Let's say, kita buat lab 1 tadi. Nantilah you all buat lab 1, and then kita akan buat sesi minggu depan. Saya akan buat set jadual untuk you bagi dia punya, saya akan test you all lah, macam lab test ni session lah. Saya cakap, okay, you now ada students, saya akan buat one by one ataupun grouping berdua ke. Okay, awak buat part 1, awak buat simulation part 1 depan saya. So awak kena share awak punya desktop, awak tunjuk macam mana buat. Saya nak tengok skill awak keluarkan komponen tu okey ke tidak. Sambungan tu okey ke tidak. Saya kena uji macam tu. So itu yang akan berlaku lah. Satu group maybe 10 hingga 15 minit lah. Dan saya kena record. Benda recording ni kena simpan andai ditanya. Dan kalau you perasan, 3 ni ada short report. Ada short report. So bila ada short report, maksudnya you kena submit report lah. Report for my case, tak payah buat panjang jela lah. You fill that lab sheet. Dekat bawah tu ada appendix untuk jawapan. Submit je, that's all. Tu je yang saya nak. Saya malam pening nak tanda. Ingat rajin saya nak tanda. Okay. So ada soalan tak? Yang pasal ni nanti saya akan explain detail lah. Masa lab session nanti, saya akan explain detail about all of this model tu dengan perjalanan lab kita lah nak buat. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Tentang perubahan final exam dan juga perjalanan lab nanti. Okay. Sebenarnya ini semua sesi makmal lepas ni kena ikut model ni. Ada satu lagi. Okay, ada satu yang dia tak tulis kat sini lah. Kita ada 5 lab sesi. Kita ada sesi 5 lab. Dan untuk dinilai hanya perlu minimum 3 daripada 5. Kita buka balik kita punya lab sheet kita punya teaching plan. Okay. Ni lab sheet. Aku dah tutup dah teaching plan tadi. Okay, buka balik. Okay. Ini teaching plan. In total kita akan ada 5 lab. Okay. Kita ada sampai lab 5. Kita clear kan? Apa yang berlaku? 5 lab, kita masih lagi kena jalan 5 lab. Memang tak boleh tukar. Cuma, kita boleh tukar, bukan tukar, untuk penilaian, sebelum ni kita wajibkan 5 lab. Setiap satu lab ada markah, lab 1, lab 2, lab 3, 5. Tapi untuk metod yang baru ni, pengujian yang baru,
dia hanya mewajibkan minimum 3. So, minimum 3 lab saja yang akan dinilai. That means you still need, kita kena jalan lagi 5 lab. 5 lab tu you kena buat report, you kena do by your own simulation, you kena submit. Normal. Cuma penilaian yang ni penilaian ni buat sesi bagi briefing apa, you kena demo depan saya semua ni. Yang ini kena secara 3 lab saja. Hanya 3 lab dia yang perlu. Sebab dia tahu kalau buat 5 lab jenuh bila nak habis kan. Dan lab test wajib macam ni. Lab test wajib sinkronis. That means saya akan minta you all untuk run. Macam nak cakap Untuk lab test saya tak plan lagi lah. Senang cerita, lab test dengan lab session lebih kurang lah. Lab test pula saya akan bagi you one by one. Saya give you 10 minutes untuk you siapkan. Saya akan uji you kat situ, function ke tidak, apa semua. Kat situlah lab testnya idea lah. So belum ada detail lagi. So ni akan berlaku lah. Okey tak? Ada soalan tak tentang ni? Kalau tak ada, ya. Yang planning yang saya beritahu ni kiranya untuk planning online sampai ujung SEM kan? Yes. Memang sekarang ni, okey, untuk sesi makmal dengan final exam ni dah confirm. Sebelum ni, dia kata kita kena standby dengan 2 soalan. Satu set face to face, which is jawab 4 daripada 5. The other set is online jawab 3 daripada 4. But then, dia orang decide minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Dia decide, okay, totally kena buat online. That means jawab 3 daripada 4 soalan. Dan juga sesi makmal ni wajib buat macam saya briefing tadi lah. Untuk semua subjek that means subjek awak yang ambil SEM ni, engineering ni subjek, mesti akan ikut cara yang sama. So, dia akan jadi tough untuk kita orang lah. Sebab student ramai. Korang jumpa saya, let's say sesi untuk face to face tu, buat demo depan saya 10 minit je. Saya ni kalau ada 10 budak, 10 group, dah 10 kali 10 dah 100 minit kan, dekat 2 jam. So, tu challenge kat saya lah. Okay, ni pun nak cakap ni pasal 2 orang satu group ke tidak ni. Okay, sekejap saya dah buka tadi korang punya kelas. Mana korang tak silap saya, student list. Okay, untuk group 1-1 in total ada 25 student. Group 1-1. Untuk group 1-2 total 22. Okay, S11 labnya hari Khamis lab hari Khamis ada 25 student. S12 lab hari Isnin ada 22 student. Okey. Apa yang saya nak, untuk sesi makmal, saya akan buat group satu group 2 orang lah. Okey. So, untuk makmal ni yang pertama buat by group. Satu group 2 orang. Jadi untuk group 1-1 ni akan ada 12 group, 12 pair. No. Akan ada 11 pair. So 11 22 tambah satu trio. Trio ke apa? Triplet. Maknanya akan ada 11 pasangan dan juga akan ada satu tu bertiga lah. Cukupkan 25. Untuk section this one untuk 1-1. Untuk 1-2 dia akan ada 11 pair. So kat sini akan ada 11 campur 1, 12. 12 let's say kali 10 minit 120. Wow, 2 jam. Gila.
Mati saya. So sini 2 jam nak ajar you all, kat sini pun lebih kurang lah sejam. Sejam 50 minit. Tu kalau 10 minit. Okay, sebelum tu saya nak tanya. Untuk grup 1-1, you all dengan saya hari Khamis pukul 8 sampai 11. Pukul 11 tu ada kelas tak? Grup 1-1. Ada. Maksudnya nak tak nak kita kena start 8.30 yang dua kot. 8.30 ataupun worst case pukul 9 lah. Akan ada 2 orang, 3 orang yang terlambat lah. Ini sebab 10 minit tau. Saya nak spare 10 minit untuk satu group. That means seorang tu kena standby dalam 5 minit. Sesi soal jawab lah. Okay. Untuk group 1-2. Okay, senang cerita macam ni. Kita start 8.30 boleh? Untuk dua-dua group ni. Hari Isnin dan Khamis kita start 8.30 Boleh. Okay. Tengok orang lambat pula. Aduh, 8.30. Saya okey je sebab saya biasa sampai office dah pukul 7.40. 7.40 kalau pergi makan kafe kejap, 8 suku dah ada dah kat bilik dah. Okay, jadi kita akan start 8.30 Start minggu depan lah. Hari Isnin tu untuk grup 1-2, hari Khamis untuk grup 1-1. Okay. So tu clear dari segi pengagihan grup. Okay. Jadi apa yang berlaku nanti semasa sesi tu, nanti saya nak you all by the way, bila cakap pasal morning person ni kan, again lah, saya dah insaf, bukan insaf lah. Masa saya start tahun 2 kot, saya belajar tu tahun 2, saya dah start tak tidur lepas subuh lah. Jarang lah. Nak kata tu perfect tak adalah. Tapi kena you all kena biasakan masing-masing bahan. Biasakan jangan tidur lepas subuh lah. Rezeki lari nanti. Ni murah rezeki lepas subuh. Okay. Cerita pasal apa tadi? Makmal macam mana saya nak adjust tu kan. Okay. Nanti saya akan bagi satu Google Form. Saya akan share dekat group. Maksud apa yang saya nak, you all pilih pasangan masing-masing. Pesona Doli saya dah jarang pergi lah, mahal lah. Sebab sekarang saya makan kat kafe tak ramai budak. Pesona Doli bukan mahal, dia berkira dulu masa sebelum PKP kan makanan kita cedok sendiri kan. Kita pagi ni ke bulunya lain macam. Jadi pagi-pagi tu saya cedok penuh lah sepinggan. Penuh sepinggan. So bila bayar pun ni lah, sekejap lagi bila dah start PKP kan dah tak boleh cedok sendiri, dia kena ada pramusaji. Maksudnya bila kita minta tu orang pekerja dia akan cedokkan untuk kita apa semua kan. Roti canai dia memang paling best, tak tipu. Okey. Jadi bila dia dah cedok tu makan dia kedekut. Jadi dia bagi sikit dah. Dia bagi sikit tu saya malas, saya tu jauh kan. Saya sekarang makan kat kafe, tenang pun kafe, tak ada budak pun. So okey lah. Roti canai dia pun sedap lah, sambal dia pun sedap. Sambal nasi lemak dia pun sedap. Cuma sambal dia kedekut. Bila minta tambah sambal dia charge 50 sen. Kurang asam tu, tak boleh belah bila tambah sambal 50 sen. Okey. Cukup pasal Pesona Deli. Kita pasal apa tadi? Makmal kau ni. Tu masalah bila saya buka chat ni, saya tutup chat ni. Okey. So, untuk makmal ni nanti saya akan buat satu Google Form. Google Form di mana you all kena bagi nama you dengan pasangan. Dan bila ada, maknanya hari ni saya akan bagilah. Hari ni saya akan bagi ni you bincang lah nak buat pairing dengan siapa. Saya akan bagi dalam tu, pilihlah group apa section mana. Saya belum buat lagi dah Google Form dia. Saya punya idea macam tu lah. Section mana, so nyatakan awak pair dengan siapa. Daripada situ saya akan buat jadual untuk hari Isnin pagi tu pukul 8.30 siapa, 8.40 siapa, 8 ya. Sebab saya tak nak semua sekali longgok dalam satu grup. Saya tak nak. Let's say sesi satu ada 2 orang, saya nak uji pasangan yang pertama, ada 2 orang je lah dalam sesi Webex ni. And then seterusnya. Saya tak nak satu kelas sampai 25 orang masuk dalam Webex tu. Okay, senang cerita dia macam one by one punya session lah. Abdul Luman Hakim left the meeting. Apa hal? Okay. Saya mana tadi? Okay. Jadi perjalanan makmal ni macam tu. Nanti saya akan buat group form. Sekejap lagi saya buat group form. Saya share dalam group.
You all pilih nak pairing dengan siapa, and then besok bila dah buat hari ni tau, you all pair dengan siapa, nanti besok saya akan keluarkan jadual. Besok tu pun hari Ahad lah. Tengok kerajinan lah. Sebab Ahad ni bila kat rumah ni saya ni jenis tak suka buat kerja kat rumah. Memang kerja tak tahulah, kat rumah saya tak boleh buat kerja sangat lah. Layan anak je. Layan anak ataupun merayau ataupun tidur. Tu hobi saya lah kat rumah. Makan. Satu lagi. Jadinya nanti saya akan buat grup, you all kena tentukan pair. Cuma dekat grup satu-satu akan ada satu pasangan yang bertiga lah. Bukan pasangan lah. Ada satu kumpulan yang buat 3 orang. Okay. Untuk 1-2 memang semua sekali berpasangan 2 orang. Clear? So you akan jawab pair dengan siapa, and then nanti saya akan keluarkan jadual untuk you ni lah. Ada kat sini yang nak buat seorang ke? Terutama grup satu-satu ni. Ada volunteer nak buat seorang? Kalau ada Roger lah kat saya, PM saya personal kat WhatsApp. Cakap, Encik saya nak buat seorang. Tapi jangan semua dah satu kerja pula aku nak buat seorang 10 minit. Tak nak lah. Tak ada kan? Dah buat ramai. Aku dah bagi pair, buat pair. Jangan degil. Okay. Jadinya itu perjalanan lab kita lah. Sebab ni kat sejam ni, saya target sejam lah. So, okay, kita masuk lab So, clear pasal perjalanan lab ni? Sekarang kita akan masuk lab. Lab ni sebenarnya simple gila. Simple lah. Dan juga instruction arahan yang diberikan memang dah sangat membantu. Okay. So, learning outcome, verify pendial. Sebenarnya untuk lab ni kita nak check dia punya karakteristik. Saya takkan tunjuk demo. Nak buat ke? Korang dah pernah pakai Multisim kan? Dah. Dah pernah, lepas tu tak ada masalah lah. Dah guided dah semua ni. So, ni teori boleh baca, bla malas nak baca. Ni saya kata tu. Reverse bias ke, forward bias ke, karakteristik yang ni boleh baca lah. Okay, ini splash model. Ni pun tak payahlah dia baca beli datasheet lah. Okay, yang pertama. Apa yang you kena buat, cari datasheet untuk LN 4148. Alah, saya punya datasheet ada kat komputer lain lah. Tak apa, kita Google. Okay, saya ajar awak macam mana nak Google datasheet 1N 4148 data kau 48 data sheet. Okay. All datasheet. Saya suka cari dekat website ni tau. alldatasheet.com. Tak tahu kenapa. Okay, so dia keluar ni IM 4148 semua ni kan. Ni and then you boleh pilih salah satu. Mana yang korang nak. Saya ambil lah ni. Fast switching diode nama dia. Lepas tu download datasheet kat sini. Download datasheet.
Sangkut lagi ya? Encik cakap ni baru okey. Dan sebab bateri saya rasa. Dah okey kan? 1N4148 dah. Bateri saya dah nak habis tadi, saya lupa on ni. Lupa on plug. Tak boleh. Let's say kita ambil NSP. Dia keluar macam ni, and then kita download datasheet. Apa yang keluar ni? CPI pula ni. Oh, ni CPI series salah. Ni download kat sini. Sorry. Download kat sini, patut jadi bukan-bukan tadi. Okay, so dia akan keluar macam ni datasheet dia. Dah sejam lah ni. Korang ada kelas pukul 5 Ada. Ada. Okay, bagus. Ada kelas bagus. Dah habis awal. Saya target setengah jam lagi habis. Paling lama lah setengah jam. Saya tak sampai setengah jam pun. Okay, so ni datasheet. Okay. IN1N4148 high voltage silicon rectifier. Ni dia punya spec tau. Features ni macam mana dia fungsi. Reverse voltage dia boleh support sampai 75 volt. Maksudnya selagi bawah 75 volt dia boleh tahan lah. Lebih daripada tu dia akan blow. Peak voltage 100 lah, sama lah. Peak dia ni semua ni standardnya yang depan ni kira asas dia lah, fundamental dia. Power dissipation semualah ni boleh tak jarang pakai lah. Okay. Forward voltage maksimum 1 volt. Tapi you akan dapat berapa dalam kes ni rasa? Forward voltage you akan dapat 0.7 volt. Kenapa dia maksimumnya? Sebab ada kemungkinan ni lah, ada intermittent lah. Tapi usually you akan dapat 0.7 volt lah, sebab ni lah silicon punya diode. Ini karakteristik dia kena dia ambil tahu. Okay, sebab diode ni diode simple je, so dia tak banyak sangat. Sekadar tau. Kita akan pergi yang kedua. Kedua ialah 4462. 1N 4462. So kat sini ambil ni lah. Download 1N4462. Okay, this is datasheet. Again, 4462 is Zener diode. Bila Zener diode tahulah forward bias dia berapa, reverse bias dia berapa. Okay. I say man, dia keluar macam ni je. Continue, yang depan-depan tak download. Korang asam betul.
Okey, memang satu je. Let's say center tak boleh, kita ambil Semtech. Semtech dia ada 3 page. Okey, dekat sini sebenarnya boleh je baca daripada sini tapi saya tak nak lah. Yang ni tak cantik lah dia punya datasheet dia. Yang ini table kosong Min dimension. Okey, ni cantik sikit. Page download. Download. Okey. Untuk 4462 first cari ni lah, 4462. Dia dah kata dah VZ lah 3.5. Maksudnya untuk bagi dia turn on dekat forward bias, you need to have 7.5 volt dan ke atas. Ini pula dia punya VZ minimum atau maximum. Minimum maximum means bila you dah turn on that diode, okey, bila saya cakap turn on forward bias ni patutnya dah boleh bayang Forward bias ni dia kadangnya masuk daripada ni lah. Untuk jenis diode dia reverse bias. Yang tadi saya lukis tadi. Zener diode. Ni. Okey. Kat sini zener diode dia akan reverse bias untuk dapat dalam kes ni. Dalam kes ni dia akan dapat 7.5 volt untuk turn on dia. So dia perlukan 7.25 volt. Tapi bila dia dah turn on, saya kata output dia akan dapat exactly sama macam yang nilai VZ kan. So patutnya kalau sini 7.5, output dia akan dapat 7.5 jugalah. Tapi apa yang berlaku kat sini, dia ada range julat. Output dia nanti boleh jadi between 7.13 volt hingga 7.87 volt. Okay, so jangan pula you kata bila VO ni 7.5 tapi bila measure pakai multimeter you dapat 7.63. Kata cik diode ni rosak. Sebenarnya bila you dapat not bukan yang kita expect, diode you tak rosak. Sebab dia berada dalam range yang diterima. Okay, saya bagi contoh sebab tadi saya bagi contoh 5 volt 5 volt diode letak. Tak adalah diode 5 volt. Mana saya kena cerita kat sini lah. Dalam ni dia tak tunjuk yang 5 volt punya diode. Okay. So, itulah yang berlaku. VZ nomination, normal, minimum, maximum. Maksudnya kat sini kita patut akan dapat 7.5. Tapi dia boleh jadi antara dua ni. 7.13 ataupun 7.87 volt. Okay. Ini current dia. Bila dia forward bias, maksudnya kalau current mengalir ke atas, current ke sini, memang you akan dapat 0.3 lah, 0.3 volt. Nanti you akan dapat daripada lab yang you akan buat nanti dekat multisim. Okay, so ni tengoklah. List down the major characteristic above mentioned dari appendix 1 session. Okay, buka bawah. Jadi appendix 1. Okay, karakteristik. Mana cek karakteristik ni? Carilah daripada sini. Datasheet. Kalau 4148, karakteristik dia direct. Ni forward karakteristik, forward resistor. Kita nak forward karakteristik, use screen je ni. Screenshot ni, letak je lah kat situ. Settle. Dah bagi jawapan dah. 4462 pun sama juga. 4462 kat sini tak ada kan? Ada tak? Adalah. Tak ada. Kalau tak ada, you kena cari datasheet yang ada. Dia masih ada datasheet yang ada punya. Okay. And then, appendix 1 ni, describe the difference between following diode in terms of uses and application. So, you carilah ni yang ni. Ini Google je. 4148 dengan 1N914. Apa dia? Macam tadi, 4148 is here. 4148 dia ialah high voltage silicon rectifier. So, tulislah. Cari pula 1N914 ni apa? Saya carikan jawapan untuk awak.
1N914. Okey. Okey. Tadi apa nama dia? High voltage silicon rectifier kan? Tapi yang ini diberi nama high speed diode. Tadi voltage, yang ini speed. So beza dia, nyatakanlah beza dia bila voltage tu maknanya dia support voltage yang tinggi, bila speed maknanya dia punya switching cepat. Let's say current masuk, kejap je sampai 0.3 pop, 0.7 terus on. Tu switching punya style lah. Lepas tu yang lain ni boleh lah. Tengoklah IN400S ni apa. Kena carilah. 400S boleh cari, insyaAllah ada. 54 ni semua mesti ada, kita jumpa semua. Okay, settle part 1. Part 1 tu memang tertulis dah shade. Part 2 is simulation. Yang ini, follow je instruction dia. You follow, you akan dapat punya. Okay? Dia kata simulate setting under analysis type, ikut je. You buat circuit macam ni, ikut instruction tu, you akan dapat. You akan dapat yang kita nak lah. Dan juga replace untuk 4462 pula, yang ni Zener diode, okay? Tadi diode biasa. Cuma follow je lah, follow. Memang you akan follow, you akan dapat dia punya jawapan. And then fill dekat appendix 2. Simulation snapshot, maksudnya graf tu you dapat graf nanti, you akan screenshot kat sini. Comment lah apa yang you punya idea. Ni pun sama, ni pun sama. Okay, settle part 2. Now we go to part 3. Okay, part 3 ni you baca masalah ni, you sambung circuit dekat sini. Senang cerita kat sini, kita kena tambah diode. Apa yang dia nak, bila switch A turn on, dia macam ni lah. Tak apa, kita pasal diode je lah. Kalau kita tekan switch A, kita nak right lamp dengan center lamp menyala. Dua lampu atas ni menyala. Kalau kita tekan switch B, yang dua ni pula menyala. Center dengan left. Kita nak yang macam tu je. Ni cerita panjang ni, tu ringkasnya. So, you fikirlah letak diode macam mana kat sini. Letak diode, sebab kita tahu diode tu boleh mengalir satu arah saja. Kalau patah balik, dia akan turn off. So, think creativity you. Okay? So, saya rasa tu je kot pasal lab hari ni. Dah siap. Okay, boleh habis. Question discussion, jawab je lah. Apa jawapan you nak. Explain how the circuit work in part 3. Important comment. Nanti dekat lab sheet ni, dekat part 3 punya area, you screenshot you punya schematic dan bagi ke saya. Okay tak? Ada soalan tak? Okay. So, apa yang saya nak, you all buat macam saya kata tadi, nanti saya akan bagi kita ringkaskan apa yang you all kena buat. 1, nanti saya akan share Google Form. And then one of you, jangan semua tau. Let's say you dah divide pasangan you masing-masing, seorang wakil akan masuk dan pilih pair masing-masing. Contohnya, katakanlah grup 1-1 ni kita ada, sorry lah saya tak sempat jumpa jadi saya tak hafal nama korang, first time jumpa kan. Kita ada Akmal dengan Amin contohnya. Contohnya Akmal pasangan Amin, Akmal Rushaidi dengan Amin Nur Rashid. Okay, apa yang saya nak, salah seorang, Akmal ataupun Amin, masuk Google Form tu, pilih. Nanti saya akan buat Google Form, sila pilih section, sila pilih lab member 1 dan juga lab member 2. So lab member 1 tu Akmal masuklah, katakan Akmal yang masuk ni, Akmal pilih nama dia sendiri, lab member 2 pilih nama Amin. Okay, settle. Yang kedua, buat lab
Maknanya satu pair tu buat satu lab report je lah. Up to you. You nak buat semua individu ke? You nak buat agihkan, okay, kau bawa part A, kau bawa part 1, part B ke apa, tu terpulang, saya tak nak campur. Buat lab dan akan submit satu report per pair. Sebenarnya satu pair akan submit satu report. Due untuk submission bila? Since kita buat briefing serentak, submission pun serentak boleh tak? Saya set submission sebelum hari Isnin pukul 8.30. Sebab Isnin tu 8.30 kita akan ada 8.30 saya akan start lab dengan group 1-2 kan. So semua hantar sekali time tu. Okay. So due submission is Monday berapa bulan? 9 hari bulan 10 lah, 11 2020 before 8.30 pagi. Okay. So due submission nanti saya akan bawa kat Yulen lah. Hang boleh juga ni apa? Amirul Syafiq ni. Tiba hang boleh juga. Okay. Settle. Salah. Okay. Apa lagi pengumuman boleh buat? Tentang test lab 2 nanti. Sebab minggu depan saya malah kacau you all. Hari Sabtu depan is Deepavali. So I believe our Indian punya friend nak celebrate lah Deepavali. Jadi minggu depan ni saya tak akan buat lab lah. Maybe kita akan buat lab hari minggu berikut ni. Saya tak kisah sangat sebab kelas ni saya jaga seorang. Jadi let's say tu pandailah saya ajar masa saya. Saya skip tutorial ke, saya pandailah saya buat lah. Yang penting minggu depan saya tak nak kacau sebab our Indian member nak sambut Deepavali. Okay. So nanti saya akan share dekat YouTube. Ada video untuk this week and next week. Saya akan share je lah pada you all nak tengok ke tidak. Dan next week sebelum hari Ahad, by Sunday saya akan share jadual untuk present. Saya namakan present untuk lab presentation. Maksudnya, okay, yang ini pilih masing-masing. Ini due dia Friday 12 PM. Maknanya 12 tengah hari lah. Maknanya sebelum besok korang dah tahu pasangan masing-masing, dah fill Google Form. And then bila saya dah fill, petang esok sempat lah saya keluarkan jadual untuk you present. Okay. Buat lab, maknanya Sabtu Ahad ni ataupun hari ni pun, malam ni kalau you buat kejap je, setengah jam boleh siap. Submit and then satu report prepare. Please, dua-dua masa present ni nanti, presentation ni, you all kena share desktop tau. Nanti dekat dalam ni adalah caranya untuk share desktop semua. Ahad ni ke Ahad depan? Ahad depan apanya? Ahad apa ni? Mana Ahad kau? By Sunday. Saya akan share jadual. Ya. Jadi kalau setiap kali lab, mesti ada presentation lah. Yes. Macam saya kata tadi, total kita ada 5 lab. At least 3 lab tu mesti ada presentation. At least. So, itulah. Minggu depan saya akan buat lah. Ni yang saya kata online style lah. By Sunday saya akan share jadual. Tapi kalau you macam ni dah due besok kan, petang besok saya free, petang besok saya keluarkanlah jadual. So ikut jadual tu nanti you akan present waktu yang dedicated dia. Katakanlah you punya masa pukul 9, tak payah rajin sangat lah nak login pukul 8.55, tak payah. Pukul 9, 8.59, 9.6 pun masuk kejap. Sebab tak payahlah nak kacau kawan lain present. Dia senang cerita present ni lah face to face antara pairing tu dengan saya. Saya tak nak ada orang kacau lah. Okay, so untuk presentation ni pastikan you masuk pakai laptop atau komputer tau. Tak ada monitor, tak ada gambar, tak apa, it's okay. Saya tak kisahlah. Maknanya kalau nak free hair ke, nak pakai
berkemban ke sambil nak conference saya, tak apa. Saya tak kisah. Tapi mesti pakai PC ataupun laptop, means nanti you kena share you punya desktop. You kena tunjuk macam mana you buat simulation, macam mana you keluarkan diode, macam mana you keluarkan resistor, pakai multisim semualah. So benda tu kena ada lah. Jangan, saya cousin itu hari kita orang ada conference call dekat apa nama? Conference lah, satu UTM tau. Kena present, bukan present, NC buat sharing masa saya lepas kan COVID kan. NC buat sharing macam mana perjalanan online lah apa semualah. Nak jadikan cerita, ada seorang staff ni, saya tak kenal kat bukan fakulti saya. Akak lah dah umur 40-an, 50 kot. Dia tak off camera dan dia free hair. Dia free hair sambil tunggu dia masuk, dia buat free hair. Akak ni betul kan? Saya tak kenal lah. Dia orang. Jadi itulah. Dia, korang kena ni macam saya ni patutnya nak off juga tapi tak apalah. Kalau korang kena tengok muka saya lah. Okay. So masa present tu kena pakai laptop sebab korang pakai handphone boleh jugalah tapi korang kena multitasking lah. Korang onkan kamera belakang, korang buat depan komputer ambil gambar, macam tak berapa praktikal lah. Okay? Dan juga mikrofon kena ada lah. Kau nak pakai earphone ke, nak pakai Mac, laptop ke apa terpulang. Okay? So, ada apa-apa tak? Multisim familiar Nak keluarkan power source, ground kat sini, DC power kat sini, nak keluarkan diode kat sini, type je semua tahu Resistor basic datang dari sini. Resistor ada. So, itu semua tahulah. Yang saya kata tadi simulate tu dia macam ni. Simulate, analysis, DC sweep. Ikut jarahan tu. Ikut arahan insyaAllah ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa sampai sini saja. So macam saya kata kejap lagi lah. Kejap lagi saya akan buat Google Form. Memang saya tak nak siap hari ni balik. Kejap je buat Google Form ni. Pandai saya buat je. Dan you all kena submit macam saya kata tadi lah, wakil dia. Ni siapa nak ambil gambar lah. Tapi saya akan share juga dekat video ni nanti jadi. Saya akan share dekat tak tahu lagi nak share kat YouTube ke apa, tengoklah macam mana. Okay, so that's all. Kalau tak apa-apa, jumpa minggu depan lah waktu live session dan itu saja. Assalamualaikum, selamat petang. Dah boleh semayang, lepas ni pergi kelas lepas ni Okay, bye. Terima kasih Cik. Bye, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Okay, sir. Hello, sir. Ya. Nak tanya kalau kita start buat lab setiap hari Khamis. So kita ada masa dalam Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tu present. Isnin tu you tak ada kelas ke? Isnin ada kelas. Tak. Untuk grup 1-2 memang Isnin pagi. Untuk Satu-satu, grup sir. Satu-satu Isnin tak ada kelas Satu-satu Isnin. Maksudnya sir, kalau grup satu-satu present hari apa, sir? Hari Khamis lah. Oh, maksudnya punya ada lab, masa dalam satu minggu lah untuk buat lab. Ya, tapi you kena submit hari Senin juga. You kena submit hari Oh. Senin pagi, tapi presentation you hari Khamis. Oh, macam tu. Okay. Okay. Okay, sir, faham. Okay, bye. Thank you, sir. Okay, sama.